Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat hari ini bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Terima kasih kerana temu janji kita setiap jam 12.30 hari untuk anda penonton-penonton setia Wanita Hari ini bersama dengan kami. Dan hari ini anda bersama saya Farid Ahmad dan juga Syahira Izzati. Kita jarang bergandingan bersama. Hari ini saya berbesar hati dapat bergandingan bersama dengan abang long saya Farid Ahmad. Dan hari ini 2 Februari 2024. 020224 tarian cantik. Mungkin kepada mereka yang menyambut hari jadi ataupun yang menyambut anniversary, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, kami doakan apa sahaja yang anda impikan, yang anda hajatkan, semuanya dipermudahkan dan juga kata orang dimakbulkanlah doa-doanya. Betul. Awak cakap tarikh cantik hari Jumaat, saya pula berpakaian segar saya kan. Segar awak. Tapi setiap kali macam ni saya selalu risau. Kerana setiap kali saya balik rumah, isteri saya akan tanya. Tanya apa? Apa soalan yang diajukan tu? Dia kata pergi mana ni sebenarnya ni? Pergi ke masjid. Saya cakap pergi masjid, pergi sembahyang Jumaat. Ada alasan? Ke ada acara lain? Tapi apapun inilah dia. Terima kasih stylist yang menggayakan kami. Terima kasih banyak-banyak. Seperti ini. Baik, bercerita mengenai hari Jumaat ini juga merupakan hari yang terbaik juga untuk kita terus beramal, meningkatkan amal ibadah kita dan juga bukan saja untuk bersedekah dan juga menyumbang. Dan ini ada satu kisah menarik yang kita nak kongsikan, Syira. Ya, kata orang budi baik dibalas baik, dan ini juga dari kisah daripada pasangan suami isteri di Port Dickson yang mana mereka telah mengusahakan kedai makan mereka sejak 10 tahun yang lalu. Tapi Farin, yang menarik ini adalah mereka masih lagi kekal menawarkan harga 50 sen untuk secawan air TO kepada pelanggan mereka. Ialah di sebalik harga barang yang meningkat dan sebagainya, mereka masih lagi kekalkan 50 sen ni, Farin. Dan itu dia buat pasangan ini, Rohaizat Abdul Khalid dan juga Yusnira, di kedai makan mereka berada di Kampung Bagan Pinang dengan nama Warung Teh 50. Ini merupakan salah satu cara yang bagaimana mereka membalas jasa secara umum kepada orang ramai yang telah membantu untuk rawatan anak mereka yang sakit leukemia. Betul tu, orang berbudi kita berbahasa. Orang dah bantu kita, apalah kiranya kalau kita dapat membalas jasa baik orang ramai di luar sana. Sebagaimana yang dibuat oleh pasangan suami isteri ini juga mungkin satu contoh yang baik di hari Jumaat ini untuk kita-kita yang lain. Kalau orang dah bantu kita, apa salahnya kita bantu mereka balik, dan begitulah sebaliknya kan. Ya. Dan pada hari ini juga kita akan mengetengahkan satu topik yang cukup menarik untuk hikayat perkahwinan. Tetapi sebelum itu, saya nak mengajak Syira dan juga penonton-penonton menaiki sampan di dalam studio ni. Oh, naik sampan. Maksudnya secara mimpi ke secara realiti? Yang itu kita kena tanya Amira Osman. Sampan mimpi. Silakan. Kayu sampan, aku kayu hingga ke hujung kampung. Tiup angin, aku ditiup ke kelopak matamu. Pedih rasa, aku pedih, mataku berkaca. Ku menumpak kasih dan sayang hingga bertemu dengannya. Hayalanku nyata seperti imajinasi, terdetik cinta dalam hati bersama seperti angan-angan mimpi. Engkau jagalah adat ini. Pedih rasa, aku pedih, mataku berkaca. Ku menumpak kasih dan
Engkau dan aku, harapanku hanya kasih sayangmu, harapanku hanya kasih sayang. Sampan mimpi dari Amira Osman. Assalamualaikum, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Saya bila dengar lagu tu, memang betul-betul kalau kita bayangkan kita tengah atas sampan. Tapi memang cukup menarik, Amira. Boleh sebelum tu, apa yang menarik perhatian saya bila Amira menyanyikan tadi sebenarnya adalah baik-baik liriknya. Boleh kongsikan kita kisah sebenarnya ni? Amira guna mic ni kan? Ya. Betul, silakan. Okay, sebenarnya kalau dengar tajuk ni pun adalah Sampan Mimpi. Yang mana saya percaya bila Amir Jahari membuat lagu ini, dia menyatakan tentang sebuah perjalanan. Kita semua ada perjalanan yang berbeza-beza kan. Jadi orang tanya kenapa sampan? Kenapa tak naik kereta ke, aeroplane ke kan? Cepat sikit sampai. Cepat sikit sampai. Tapi pada saya bila perjalanan itu jauh dan sedikit sukar, sebenarnya membuatkan kita lebih menghargailah. Tapi sebenarnya Amir buat lagu ni adalah tentang anak yatim. Anak yatim yang tidak pernah rasa tentang kasih sayang daripada ibu dan bapanya. Sebab tu dia sampan mimpi lah. Kerana apa yang dia rasa selama ni, mak ayah dia punya kasih sayang tu hanya dalam mimpi. Dan dia menumpang kasih di rumah anak-anak yatim itu. Dan kalau di dalam video yang kita saksikan juga sebenarnya ada baik-baik liriknya. Memang menceritakan apa yang dimaksudkan oleh Amira sebentar tadi. Okey, setakat ini bagaimana dengan penerimaan peminat tentang lagu ini? Okey, so far saya rasa alhamdulillah memang banyak orang macam yang Abang Farin cakap lah, melihat kepada lirik baik-baik perkataan dalam lagu ni. Mereka bertanyalah sebenarnya apa kisah di sebalik Sampan Mimpi kan. Tapi pada saya, setiap kali saya mengeluarkan lagu, saya harap ada memberi, orang kata biarlah ada poin yang baik lah kan untuk saya sampaikan. Dan saya harap lagu seperti ini, dia mungkin deep sikit kan, mungkin kalau kita lirik dia, muzik dia, tapi itulah keistimewaan Amir Jahari dan AG Koko. Saya harap pendengar di luar sana dapat menerimalah karya terbaru ini. Itulah sampan jalan, nanti dia berlabuh pula lah. Labuh ke hati mana tu? Okey, tapi Mira, minta maaf, mungkin ini pertanyaan jujur daripada saya. Kalau kita dengarkan lagu ini adalah dari kategori genre apa lagu ni? Okey, kalau dengar balik sebenarnya lagu ni adalah bunyi waltz. Kalau dulu 2014, 2015 saya ada keluar dengan lagu Hati-Hati yang bergenre waltz juga. Dia tapi itu dia macam catchy. Ada catchy banget, tapi sebenarnya dia adalah genre yang sama. Bezanya kali ini dia slow lah. Kali ini slow, yang dulu tu saya catchy kan. Tapi dia adalah genre yang sama, waltz lah, yang mana sebenarnya tidak banyak lagi dalam industri. Betul. Jadi sebab tu saya cakap ini adalah satu risiko yang saya ambil. Mungkin orang terima rasa macam janggal bunyi ni kan, tapi ada orang rasa macam mungkin unik. Jadi saya harap saya dapat explore lagi lah muzik-muzik genre dalam industri. Kalau lagu ni sebenarnya kan, kalau kita dengar, dia memang lagu yang membawa sebuah cerita. Betul. Ada cerita, ada mesej yang cuba betul. disampaikan. Okey, macam Amira sendiri untuk perancangan 2024 bagaimana setakat ni? Ada perkembangan terbaru dan sebagainya? Okey, itulah saya sebelum ni masalah saya adalah bila saya rilis satu lagu, saya mengambil masa yang lama untuk rilis lagu. Panjang tempohnya. Kenapa? Sebab saya tak berjumpa dengan lagu yang bersesuaian dengan saya bang kan. Jadi saya harap saya memilih kualiti itulah dari kuantiti. Tapi ada orang kata kalau pilih sangat kualiti nanti momentum jatuh, nama pun jatuh kan. Tapi saya percaya seorang penyanyi itu yang menaikkan adalah pastilah karya-karyanya kan. Betul. Saya harap 2024 adalah rezeki saya untuk sentiasa keluarkan lagu-lagu yang bagus untuk saya bagi pendengar-pendengar yang lain, insya-Allah. Maknanya nak kata memilih tu memilih juga, tapi yang terbaiklah untuk kebaikan. Untuk kebaikan, betul. Baik, Mira, sila kongsi kepada penat-penat yang merindui anda bukan sahaja mengenai Sampan Mimpi tapi untuk terus mengikuti perkembangan Amira sendiri. Silakan. Okey, baiklah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak di atas sokongan anda semua. Jangan lupa dengan lagu terbaru saya. Saya dah 2 tahun saya tak keluar lagu. Jadi kali ini saya bawakan Sampan Mimpi untuk anda semua dan terima kasih wanita hari ini kerana terus menyokong kerjaya saya, dan kalau apa-apa bolehlah kita contact, communicate di social media lah. Sama je semua nama Amira Osman. Okey, baik. Amira Osman, saya nak tanya, siapakah jejaka di sebalik petikan gitar yang merayu ni? Inilah dia, Adib. Dia lah yang ikut saya. Kalau saya macam last minute pun macam on je. Dia drama band. Curi lah. Drama band pinjam. Okey, curi kejap lah. Okey, dan kemudian saya nak bertanya juga, sebenarnya video klip tu menarik tu. Tak panas ke dan syuting kat mana tu?
Mesti ada kisah tu. Panah terroks lah. Tapi untuk MV, sebenarnya kali ini saya keluar MV yang simple saja. Okay. Sebenarnya saya nak orang lebih faham apa maksud yang ingin saya sampaikan dan memang saya naklah sampan tu kan. Saya cakap dengan tim saya nak sangat naik sampan tu tapi tak sempat lah nak sampai ke tengah tu kan. Macam bahayalah dengan deras kan. So ni dekat sini dekat Morib je. So saya harap korang semua sudi untuk ke YouTube dan sampan mimpi lah. Okey, terima kasih Amira dan juga Adib bersama kita pada hari ini membawa kita menaiki sampan mimpi sebentar saja tadi. Tapi kami nak terus membawa anda untuk satu topik kita pada hari ini. Tak kira lah naik sampan ke tengah ke tepi, yang penting semuanya kita mesti okey. Betul. Melalui hikayat perkahwinan kita pada hari ini, cerai tapi okey. Saya sebenarnya kan Farin, saya sangat salut, saya tabik kepada pasangan-pasangan yang dah bercerai tetapi mereka masih lagi boleh berbaik, terutamanya untuk kebaikan anak-anak mereka. Okey, itu yang baik, yang harmoni. Betul. Tetapi ada juga yang tidak dapat mengawal mungkin emosi masing-masing sehingga mungkin anak yang menjadi mangsa dan rumah tangga itu sendiri menjadi mangsa. Tapi apa-apa pun kami nak mengajak anda semua untuk berkongsi komen anda, mungkin pengalaman anda di Facebook kami Wanita Harian TV3. Jangan lupa Instagram dan TikTok kami WHI TV3. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Mesti okey. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sudah mencoba untuk berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Sadar aku sadar. Sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Mengertilah kasih kita sempurna, biar masa terhenti, rinduku masih ada, berganti Baik, itu dia klip yang ada kena-mengenanya dengan topik kita pada hari ini. Itu dia seronok kan? Adakah lebih molek sebenarnya kalau kita dah, walaupun kita dah bercerai tetapi kita boleh letak ke tepi amarah, letak ke tepi dendam, letak ke tepi rasa sakit hati dan sebagainya demi kebaikan anak-anak dan juga orang sekeliling. Kalau kita dapat lihat tadi, ada yang boleh raya bersama sekali, Farin. Dan kalau kita lihat sebenarnya cerai, satu perkataan, satu konotasi yang memberi makna yang mungkin kita rasakan sebagai negatif. Namun di sebaliknya pasti ada hikmah, pasti ada jalan nak cerita yang membawa kepada sesuatu yang lebih positif. Mungkin bukan untuk mereka tapi juga untuk orang di sekeliling mereka. Betul. Baik, jadi pada hari ini kita bersama dengan tetamu-tetamu kita yang pastinya mempunyai pengalaman dan perkongsian masing-masing. Ya, bersama dengan kita yang paling rapat dengan Syira, lebih mesra dengan panggilan Kiah Propa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi hari ini kita nak cerita betul jangan Propa. Proper. Okey, dan ada bersama dengan sahabat saya Keith Fu, terima kasih. Dan di ujung sana Cik Ahmad Fazli Aziz, perunding motivasi yang tak asing bersama dengan kita. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih ketiga-tiganya. Untuk kita mulakan perbincangan kita sebagai mukadimahnya, mungkin saya boleh mulakan ladies first, minta izin? Sure. Ladies first. Okey Kak Kia, setiap pasangan yang dah berkahwin itu pastinya mengimpikan rumah tangga yang kekal bahagia hingga hujung hayat. Betul. Akan tetapi ramai ataupun memang ada secara realitinya dalam kehidupan kita, mereka yang dah bercerai, yang berpisah ini, mereka keluar dari rumah tangga dalam keadaan marah, dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan dendam dan sebagainya. Tapi Kak Kia sendiri mungkin boleh kongsikan bagaimana agaknya Kak boleh buang yang keruh tetapi ambil yang jernih itu sendiri. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sebenarnya nak share sangat pun kita pun tak pandai lah juga. Tapi kita pandang ke depan lah. Sebab bagi saya kita nak bercerai pun bukan kehendak kita. Siapa nak kahwin niat nak cerai? Betul. Tak ada juga. Tapi bila kita ada anak, anak tu penguat segala lah. Maksudnya nak melepaskan satu perkataan redha ada satu benda nombor satu yang payah. Betul tak? Betul, kita sabar lain. Dia dah redha, dia dah habis lah ni. Sebab cerai mesti melalui benda-benda yang negatif, fasa-fasa yang negatif yang macam memang jam lah kepala kan. Tapi kita nak lepas kata redha tu saya serah je pada Tuhan. Macam saya serah je habis. Saya serah habis dengan Tuhan sebab saya tak nak
benda tu kata orang dengan anak-anak saya dia jauh, saya tak nak. Nak tengok bila masa suka hati kau nak ambil kau apa. Saya dengan dia pun bekerja sama. Maksudnya dia pun bekerja dengan saya. Bekas suami saya kerja dengan saya. Masih lagi bekerja. Nak makan sepinggan saya tak ada masalah. Nak minum kopi secawan pun saya tak ada masalah. Nak pergi holiday saya tak ada masalah. Cuma saya jaga batas dan kena fahamkan anak situasi kita berada begini. Mungkin saya ada connecting yang pintu tu, door tu, hotel sebelah-sebelah. Jadi tak ada apa. Saya cakap kalau nak kahwin teruskan. Saya tak ada masalah. Sampai saya cakap satu tahap, jodoh kita bukan untuk berkahwin. Jodoh kita mungkin hanya berkawan. Berkawan. Sebab saya cakap satu hari, saya cakap kalau tidak ada sesiapa sekalipun, saya cakap dengan dia, nak menguruskan jenazah dia, sekali lagi saya ada, saya urus, saya tak ada masalah. Dia sakit baru ni saya pergi. Dia sakit pun saya pergi baru ni. Sebab tak ada apa. Cuma saya kena jaga batas, saya tidak boleh berdua. Saya kena ada third party. Supaya melambangkan kita masih lagi menjaga itu. Kalau anak tanya cannot, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau third party beramai ada, okey. Jadi saya cakap, family saya pun alhamdulillah, kita tidak ada. Bagi kita semua, kita dengan Tuhan lah. Kita lepas habis lah. Sebab kita bukan orang yang nak judge orang tu. Kita siapa? Kita pun jangan cakap kita cerai, kita bagus. Kita pun kena cermin diri kita tak bagus. Dia pun macam tu kan. Jadi, melepaskan satu benda itu sebenarnya, kalau kita simpan, bertapuk di sini pun, tak sedap juga kan Prof. Jadi macam tak sedap juga kita nak bekerja. Ini senang je. Yo, kerja okey. Okey, kerja okey. Macam contoh ni pergi Singapura. Okey, pergi Singapura. Okey. Dia jadi tim saya. Dia a part of my team untuk kerja. Go. Kerja ni settle ke jalan. Dan kalau kita lihat sebenarnya penceritaannya pasti telah melalui satu fasa konflik lah. Tapi akhirnya anak yang merupakan darah daging kepada kedua-dua belah, bekas suami dan juga isteri ni menjadi kekuatan untuk terus okey. Okey, ada juga tak okey. Takkan kita nak cakap, saya ni tak okey. Tetapi tak okey tu macam mana? Itulah namanya bercerai. Kalau kita masih lagi okey, tidaklah kata kita tak selaluan. Itu namanya dia A, aku B. Dia B, kita C. Baik. Okey, baik. Saya nak lompat pada Cik Fazil dulu sebelum kita ke Kif. Okey, Cik Fazil. Okey, kita memang tajuk kita ni cerai tapi okey. Tetapi ini satu kisah yang dah okey dan mungkin kita ada juga kisahnya nanti. Tetapi kita nak tahu juga tentang apakah implikasi. Pasal kerana kebanyakan pasangan di luar sana ni bila cerai mesti tak okey dan tidak okey itu tidak ada fasa batasnya. Disampai bila-bila pula, sampai anak-anak dah besar pun masih tak okey. Jadi mungkin boleh kongsikan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin. Saya ingat macam ni, betul apa yang Kak Kia sebut tadi lah. Siapa yang nak berkahwin ni tujuannya untuk bercerai. Tak adalah kan. Dan kita pilih orang tu pun sebenarnya kerana kita yakin dia adalah orang yang terbaik untuk kita lah. Tetapi dalam fasa perkahwinan dia akan ada konflik. Dan konflik ini sebenarnya bila tak diuruskan, dia boleh jadi besar, semakin besar dan sebenarnya dia boleh membawa kepada penceraian lah. Okey. Dan dalam menguruskan konflik ini kadang-kadang ada pasangan yang tidak berjaya mengurus konflik dengan baik, bahkan dia jadi dendam. Kan? Dia jadi dendam. So, saya bagi contoh, setengah-setengah suami, kenapa dia tak nak, dia ada masalah dengan isteri tapi tak nak ceraikan isteri? Sebab apa? Dia rasa kalau dia ceraikan isteri, dia membabitkan kredibiliti dia. Membuatkan dia rasa, saya bagi contoh, ada suami yang tak nak ceraikan isteri walaupun dia bermasalah sangat. Dia kata dia tak boleh teruskan rumah tangga kan. Tetapi kenapa dia tahan? Kerana apa? Nak menyeksa pasangan. Kerana apa? Kerana dia nak mengajar pasangan. Kau ni, kau sepatutnya dengar cakap aku. Bila kau tak dengar cakap aku, dia tahan. Sedangkan dua-dua terseksa dalam rumah tangga tersebut. So, kadang-kadang banyak perkara yang bermain dalam kepala tu menyebabkan dia tak nak bercerai dengan cara yang baik. Sedangkan kalau tengok dari segi cara, kaedah, cara hidup apa semua tu, dia tak boleh terus tu. Kita tengok pun dah payah dah ni. Susah nak baiki dah kan. Masuk lagi campur tangan keluarga dan sebagainya. Maknanya memang dah tak boleh dah tu. Tapi duk bertahan kerana apa? Kerana dia macam tadilah. Persepsi, reputasi. Kadang-kadang ada saja dia tahan sebab apa tahu? Supaya isteri yang minta cerai. Dia sendiri tak nak cerai. Dia tangguh kan. Tujuannya mungkin nak menyeksa, nak menyusah. So ini sebenarnya perkara yang pada saya sebenarnya akan merosakkan lagi hubungan. Saya selalu sebut macam ni. Cerai ni sebenarnya, bila berlaku sesuatu penceraian, kita jangan duk sibuk fikir siapa betul, siapa salah. Siapa baik, siapa jahat. Jangan. Sebab tak semua perceraian berlaku tu ada watak tersebut. Saya pernah jumpa satu kes. Cerai ni dua-dua baik. Dua-dua baik. Maknanya isu hanya tentang satu, keserasian. Dia tak serasi, dia tak boleh. Kan? So bila macam tu saya kata, kalau nak cerai, cerailah dengan cara baik. Sebab apa? Kesan tu banyak. Kan? Sebab kita soal hati ni kita tak tahu. Kan, tengah nak marah mungkin kita rasa macam dia tak sesuai dengan kita, tapi lepas berpisah eloklah. Kan kadang-kadang elok pula kan. Kadang-kadang rindu tu datang balik. Kadang-kadang sebab tu Islam ni dia ada tempoh iddah.
Edah ni tempoh untuk bertenang. Bertenang, muhasabah balik, tengok balik kan. Kadang-kadang ada orang tu dia nak sangat cerai, nak kan. Dalam tempoh edah baru dia sedar bila duduk jauh tu rasa macam ya Allah, tak boleh rasanya. Selama ni mungkin dia rasa okey tu sebab apa? Pasangan tu duk urus banyak benda. Bila pasangan tak ada baru tengok ya Allah, tak ada rasa macam tak ada baru sunyi ya. Itu tak kira lagi dengan soal anak. Sebab tu pada saya cerita pasal penceraian ni. Penceraian ni adalah salah satu solusi dalam rumah tangga. Jadi maka bila dia adalah salah satu solusi, bila dah tak boleh pergi, dah buat macam-macam dah tak boleh. Maka solusi ini perlu dibuat dengan cara yang terbaik. Sebab apa? Sebab macam tadilah anak-anak. Kadang-kadang yang terseksa, lebih terseksa ni bukan kita dengan pasangan. Ya, betul. Anak-anak. Tetapi Anak-anak tengok mak ayah bergaduh. Dia nak sokong siapa? Kan? Yang ini memburukkan sana, yang sana memburukkan itu yang tak best tu. So itu yang kadang-kadang yang terseksa ni anak dia sendiri. Dia jadi trauma, dia terkesan dari segi tekanan. Kadang-kadang bila saya tengok masa jadi kaunselor sekolah tu kan. Tengok budak yang bermasalah. Kadang-kadang salah satu punca dia jadi bermasalah kat sekolah sebab apa? Dia stres. Mak ayah dah bergaduh. Kan? Lepas tu bercerai pula. Lepas bercerai pula yang ni kutuk yang ni. So dia berada tersepit di tengah-tengah tu. Baik. Nak sokong siapa? Itu yang kita tak Ini nak. yang kita nak elakkan daripada memburukkan bekas pasangan, memburukkan bapa kepada anak dan juga memburukkan ibu kepada anak. Mungkin saya boleh ajukan soalan seterusnya kepada Keith. Keith sendiri kita dapat lihat Keith berjalan dengan anak, bawa anak berjalan, mengeluarkan masa dengan anak dan sebagainya, juga masih berbaik dengan bekas isteri. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang jadikan Keith masih lagi mengekalkan hubungan yang baik dengan bekas isteri? Terima kasih. Actually, dari in the beginning tu sebenarnya saya cerita sikit lah. Silakan. Kenapa boleh sampai macam ni is in the beginning tu I rasa sebab keserasian tu tak ada. And then kalau kita masih bertahan macam Prof cakap, dia akan tentu something different. End of the day dia akan jadi something toxic. So anak kita akan membesar dan tengok keadaan mak bapak dia macam tu. So I nak add kat sini sebenarnya penceraian ni is not end of everything. Maybe untuk memperbaguskan sesuatu dan situasi. So in the long run ni, actually suami isteri ni dia kena buang ego dia. Ya, betul. End of the day is all about ego. Kalau kita masih nak mempertahankan untuk something yang maybe kita nak kenakan orang tu balik ke, orang ni nak kenakan kita balik macam tadi saling kutuk mengutuk lah apa. Anak kita akan membesar dengan keadaan macam tu and their mental health is not good in the long run. Dan mereka akan jadi something which is not supposed to be in the long run. So macam saya dengan my ex-wife ni, kita buang our ego aside, put our ego aside sebab masa kita masih berkahwin tu, masih in relationship tu, kita tahu betapa susahnya nak dapatkan anak ni. My daughter. So we appreciate that, we put aside our ego. So kita jadi kawan baik. Kawan baik demi anak kita supaya anak kita tidak membesar dan tengok keadaan negatif mak bapak dia. So that is very important. At the same time dia tak merasakan kehilangan antara mak dia atau bapak dia. So kita ada bersama all the time. Kes, minta maaf saya mencelah. Okey, tapi ini menarik bila kita banyak tengok kes di luar sana macam tadi kita cakap pasal anak kan. Kadang-kadang mak ayah ni punya pentingkan diri sendiri. Anak tu jadikan macam bahan tembusan. Betul. Kan? Jadi itu yang kita tak. Jadi bagaimana ketika melalui konflik tu kes ni macam okey, now kita dah terpaksa berpisah. Jadi anak ni bagaimana? Tanpa rasa dendam dan sebagainya, kita nak uruskan anak ni macam bagaimana mencapai kata sepakat tu? So sebenarnya dia indirect. Tak ada kata sepakat ke tak ada, tapi kita masing-masing dah faham apa yang patut kita lakukan dan macam mana kita nak membesarkan anak ni. Sebab mungkin untuk dia membesarkan anak as a single mother pun susah juga. Me as a single father, if it's reverse pun susah juga. So kita berdua kena bersama untuk membesarkan anak. Macam kat tadi, we have to work as a team. Kan work as a team, bagi-bagi tugas. Kadang-kadang tak payah bagi tugas pun. Dah pam-pam sendirilah. Dah pam-pam sendiri dah. Oh, nak hantar sekolah ke, jemput dari sekolah ke, dia ada aktiviti, extra activity kalau mak dia keluar ke, apa ke. So, I can be there. Oh, like sekarang ni tengah busy shooting. Okay, mak dia ada. So, tak adalah anak tu membesar dengan, asyik bapak tak ada je, asyik mak tak ada je, tak ada. So, kita mengurangkan the whole situation supaya anak tu tidak merasa dia ditinggalkan macam tu je. Sebenarnya dia ada kasih sayang daripada mak bapak tu every day, every time, anywhere. Baik. Perbezaan dia tak duduk sekali lah kan. Yes, betul. Tapi ibu bapa itu masih ada bersama dengan anak. Masih. Okey, baik. Ini mungkin pengalaman yang dikongsikan oleh Keith dan juga Kia sebentar tadi. Dan kita nak dengar juga pendapat orang ramai di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengar dulu. Bagi saya, kena ada sifat tanggungjawab
kepada individu masing-masing dan juga kepada tanggungjawab yang diberi. Sebab anak tu merupakan tanggungjawab kita, patut kita luangkan tanggungjawab tu dan tunaikan tanggungjawab kita. Jadi patutnya yang bergaduh tu tak perlulah bergaduh sebenarnya. Demi anak-anak tak payah bergaduh lah. Tak perlulah gaduh-gaduh ni kan. Sebab kita manusia, sesama manusia, apa salahnya mengukarkan hubungan yang baik sama manusia. And then nak merebut-rebut harta ni, benda ni saya pun pernah dengar juga macam di sekeliling saya kan. Kita ada anak-anak, kita juga ada keluarga untuk which is diorang semua kenal kita. Jadi untuk mengekalkan silaturahim tu as a parents, tunjukkan dekat anak-anak yang how kita act within this situation lah. Penting saya. Ialah untuk anak-anak kan. Tak nak bergaduh-gaduh lah kan. Nanti tunjuk contoh yang tak elok pada anak-anak kan. Salah satu tu betul lah. Kita kadang-kadang baik tu sebab untuk demi anak je lah. Sebab kita mungkin dengan bekas kita punya pasangan tu, kita ada anak. So kita berbaik tu atas untuk anak. Supaya kita tak nak bagi contoh yang negatif kepada anak tu. Kalau kita sering bergaduh ataupun continue bergaduh je dengan bekas pasangan, walaupun bekas, takut dia akan jadi contoh kepada anak-anak pula. So anak-anak akan terikut benda yang negatif. So takut terbawa-bawa bila dia dah dewasa ataupun mempunyai pasangan sendiri. Baik, itu dia pendapat mereka di luar sana. Bukan saja rata-rata. Saya kira kita semua berharap tidak kira apa juga keputusannya mesti okey. Bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk anak-anak khususnya. Baik, kita ada satu komen daripada penonton kita di Facebook, Fatin Azirah. Okey, Fatin kata, saya dah bercerai selama 7 tahun. Alhamdulillah, hubungan baik saya bukan saja baik dengan bekas suami, tapi punyalah baik hubungan dengan keluarga mertua sampai saya berkahwin kali kedua. Ex mother-in-law, bekas mak mertuanya yang jadi driver bawa saya dengan suami ke majlis bertandang. Wah, ini sampel Fatin, tahniah. Alhamdulillah. Inilah orang kata silaturahim kan, yang berterusan sebenarnya. Kemanisan bila kita berbaik dengan orang sekeliling walaupun kita dah berpisah. Dan bila kita bercakap tentang perpisahan ini, saya kira anak-anak adalah kata orang perkara utama untuk kita bincangkan. Kalau boleh saya tanya kepada Kias sendiri, kita bercerai ini, kita nak pastikan anak-anak kita faham bahawa ibu bapa mereka ini tidak seperti ibu bapa orang lain yang tinggal sebumbung. Ibu bapa mereka ini walaupun dah berpisah tetapi masih boleh baik. Kias sendiri, bagaimana agaknya nak beri kefahaman kepada anak tentang situasi Kias dan juga bekas isteri? Bekas suami. Bekas suami. Terbalik. Bekas suami, silakan. Dia adalah masa. Sebab kita pun macam saya ada 2 orang anak. Mungkin yang besar walaupun darjah 3, darjah 4, dia boleh faham. Yang kecil, dia bukan tak faham. Dia pernah tanya saya pada mula-mula, kenapa orang lain sebelah tu, sebab sebelah tu kan, kenapa dia ada bapa, kenapa bapa dia serumah? Kenapa bapa kita tak serumah? Betul. Macam mana tu? Itu jam, saya punya nangis, saya buat bilik mandi lah. Saya nangis lah. Kakak dia sudah nangis kat bawah bantal. Kakak dah faham. Kakak dah faham. Okey kan. Tapi yang kecil saya cakap, tak apalah adik, saya tukar cerita lain. Saya cakap, adik nak abah-abah bila? Adik abah-abah malam, 2 pagi, 3 pagi, adik bersama babah, semua ada. Kalau kita lain pun, saya cakap, saya selalu pujuk dia kalau ada macam event macam contoh, birthday dia contoh, dia akan dapat 2 hadiah. Biasa saya cakap, saya akan pusing cerita macam pujuk dia, bahawa apa benda pun 2. Babah boleh bawa pergi holiday, mama bawa. Semua benda dia merasa 2 kali. Macam dua je. Hadiah-hadiah banyak cakap. Tapi benda tu susah. Saya cakap susah. Saya pun boleh surrender lah benda tu. Tapi akhirnya dah faham. Dia sebab itu dia akhirnya akan faham apabila memang kita tolak ego kita. Adik teringin babah hantar. I duduk Sungai Buloh, babah bangsa. Babah cakap adik nak you hantar. Boleh. 6 babah datang. Okeylah. Adik teringinlah holiday sama babah. Kenapa tak sama-sama? Buatkan. Apa yang dia nak bagikan. Bagi. Tapi dengan cara kita. Ya. Tadi Kia cerita daripada awal. Batasannya tu. Tapi kakak dia pula walaupun umur, alhamdulillah kakak dia pun umur dah jam 4, 10 tahun, 11 tahun. Kakak dia, tak apalah adik, cakap okey apa. Kakak backup saya pula. Akan menyokong sebab keadaan tu. Sebab kalau ikutkan sedih, kakak lagi sedih. Sebab kakak pernah merasa hidup bersama. Adik tak pernah. Adik bila lahir,
adik tak pernah lah rasa macam ada bapak kat rumah. Itu benda macam macam tu. Tapi saya yang ni gurau je penonton Tapi adik bertanya, adik nak babah baru. Adik nak babah baru. Pernah keluar tak? Tunggu perniagaan stabil. Okey, gurau je. Okey, tapi Cik Fazli, di sini juga kita masih berbaki masa ni. Saya nak tanyalah, kalau katalah ada pasangan-pasangan di luar sana yang telah mencapai buntu, kita harus berpisah, kita harus bercerai. Apa sebenarnya yang mereka harus ambil kira sebelum buat apa pun juga keputusan untuk pastikan semuanya okey? Sebenarnya saya ingat sebelum bercerai itu pun perlu buat segala usaha untuk memperbaikkan dulu. Sebab bersama atau tidak bersama ni kesan dia tetap ada. Kan walaupun kita dah cuba macam tadilah, kita dah cuba, tetap sebenarnya anak tu tetap akan terkesan lah. Tetap ada perbezaan kalau nak dibandingkan. Maknanya the best, the paling ideal keadaan masih lagi bersama lah. The best ideal kan. Tapi kita nak buat macam mana dah tak boleh. So bila dah tak boleh, di sini penting untuk perbincangan, duduk dan berbincang secara rasional. Tolak tepi. Kita dah sekarang kena bersetujulah masing-masing. Okey, kita dah tak sesuai untuk bersama. Okey. Kita dah tak boleh dah. Kita dah cuba, dah jumpa kaunselor semua dah tak boleh. Okey. So sekarang ni apa perancangan dia? Perancangan dia apa? Contoh paling penting adalah hadanah lah, penjagaan anak-anak ni. Kan siapa nak jaga, berapa lama, giliran macam mana, siapa yang tanggung, ni tanggung apa, semua tu perlu dibincangkan dengan sangat detail. Kan? Kemudian dari segi percutian, masing-masing kalau kita kerja fleksibel, pasangan kita juga berjadual, maka kena adjust lah. Semua tu penting. Dan bagaimana untuk nak mengisi hari-hari penting anak-anak tu. Itu macam disebut tadi, itu semua penting tu. Sebab untuk kita rasa anak-anak ni supaya dia tak rasa perbezaan tu tidak terlalu besar. Kan dia tak adalah bila pergi sekolah orang lain ayah datang ambil, ni ayah tak datang ambil. Benda tu semua akan beri kesan. Sebab anak-anak ni dia akan absorb semua keadaan situation dan dia akan anggap contoh kan. Oh, perkahwinan inilah perkahwinan. Kalau contoh yang toksik dalam perkahwinan tu mak ayah asyik bergaduh depan mata, dia akan anggap inilah perkahwinan. Maka tak berguna dia kahwin pada masa akan datang. Itulah yang dia akan belajar. So sebab tu kita kalau boleh kita sediakan ruang pembelajaran tentang kehidupan yang terbaik untuk anak-anak. Biar dia lalu tapi dia faham, justify. Jangan pandang rendah kepada akal anak-anak. Sebab dia tengok bila kita cuba fahamkan dia, kita yakinkan insya-Allah dia akan cuba memahamilah. Cuma satu je saya pesan. Nak bercerailah dengan cara yang baik. Keluarga jangan menambah keadaan, menambah buruk keadaan. Kadang-kadang perceraian pihak ketiga lah, pihak sekeliling ni. Saya kadang-kadang risau berapa. Kadang-kadang rumah tangga ni kan mungkin nak baik tapi datang mak hasut, ayah hasut. Sebahagian mak ayah yang pada saya jangan main peranan syaitan. Ramai pula yang bercucuk. Jangan main peranan. Maknanya biar anak tu sendiri buat keputusan. Betul. Kerana mereka lebih jelas, mereka lebih faham, mereka lebih tahu tentang keadaan yang sesuai untuk dia. Sebab kalau anak-anak juga membesar dalam keadaan toksik juga, itu juga akan memberikan suasana pembesaran yang buruk untuk dia. Betul. Saya setuju bila Encik Fazli katakan sebab kita je yang tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga. Kalau boleh kita simpan segala cerita dalam selimut, segala aib kita dan juga aib pasangan. Mungkin di akhir perbincangan ini juga sedikit daripada Keith pesanan kepada pasangan di luar sana bahawa kita boleh je kekalkan hubungan baik dengan bekas isteri, bekas suami demi anak-anak. Kalau bukan demi anak-anak apa salahnya kita berkawan. Panjang sikit betul kita nak dengar cerita Keith. Okey, untuk saya actually dalam situasi macam ni macam mana kita boleh kekal as friends lagi kan. Actually walaupun dah cerai, kadang-kadang di depan nampak semua cantik, bagus and everything. Sebenarnya kadang-kadang pun ada konflik juga. Masih ada konflik juga. It's just macam mana kita nak sit down and talk about the situation. Jangan ada masalah sikit masing-masing diam bawa diri. Ya kan? Sebenarnya itu pun tak baik juga. And then tiba-tiba bapa ke mak menghilang lama. Kenapa bapa tak datang tengok ni? Kenapa mak saya tak datang tengok ni? So benda macam tu is very important walaupun dah bercerai. Any situations that you guys going through sekarang ni, sit down. Walaupun benda tu baik, buruk, apalagi kalau buruk lah kan, is something which is not good. Talk about it. Jangan senyap. Jangan jadikan benda ni masing-masing start balik ego tu. Lari start balik ego tu kan. Itu number one. And then second thing, I think yang penting sebab kita Asian culture kan, benda ni tabu kalau nak menceritakan pasal perceraian. Let's say dah cerai, pasangan our ex ni dah ada pasangan ke, kita dah ada pasangan. Kadang-kadang sharing to our ex pun is something good juga, you know. So jangan jadikan benda tu tabu. Atau especially for guys and women kat Asian culture ni, dia malu nak menceritakan sesuatu lepas dah bercerai. And then seek a support system tu sangat penting juga. Especially I think bukan ini mengurangkan
disrespect any perempuan pihak mana. I think in this situation pun kadang-kadang cerai ni plays a very important role untuk psikologi lah. Okay. And the support system actually untuk lelaki sangat kurang. Sangat-sangat kurang actually if you and then it's not satu kebiasaan untuk lelaki menceritakan hal-hal seperti ini. Jumpa kaunselor ke apa, betul, sangat kurang. So the support system is very important sebenarnya. Dulu siapa support system? I went through by myself lah sebenarnya. So it's a tough time jugalah sebenarnya. Depan nampak okey tapi internally you are destroyed sebenarnya. Okey. Baik Keith, mungkin ringkas tentang anak juga. Bagaimana anak masih kecil sebenarnya kan? Masih. Tapi macam mana anda berdua kata macam sama juga macam Keith tadi kan, membuatkan anak tu faham inilah keadaan ibu bapanya sekarang. Mungkin ada pasangan baru nanti. Bagaimana menyesuaikan? I think masyarakat cakap lah it's all about timing kan. Masa tu. So anak akan go through a phase yang diorang akan tengok the whole different situation yang mereka akan lalui. So itu akan menjadi satu kebiasaan, tapi as a parents kita pun kalau ditanya, dipersoalkan benda-benda macam ni, kita kena bagi tahu. Tak ada benda yang kita perlu rahsiakan sebenarnya. Nak sembunyi-sembunyi kan? Tak ada. Actually just be frontal je. Everything kita just be frontal and then at the same time be open for their questions. Apa dia nak tanya, kita jawab dengan jujur. Bagi dia tanya. Okey, baik. Mungkin secara ringkasnya daripada Kak Kia sendiri, Kia sendiri, maafkan saya. Pesanan akhir kepada mereka, kepada pasangan-pasangan di luar sana. Silakan. Untuk pastikan okey juga untuk anak-anak. Yes. Dan diri sendiri juga. Betul. Saya sebenarnya memerhati juga semua sosial media. Kita pun baca kan. Ya. Gini. Dan saya ada pernah melontarkan komen. Saya cakap apa benda pun, walaupun ini tak okey, kau takkan okey. Cerita dah bercakap, korang takkan okey. Jadi korang kena okey untuk anak, itu je. Apa jadi dah bercerai, tidak ada yang okey, betul ke? Tak ada okey. Tetapi ingat, korang kena okey demi anak-anak. Buat apa anak tu tarik, jangan jumpa member nangis. Tak stres ke? Kita pun stres. Daripada kita boleh masak, lah nangis ni pula nak dibujuk. Tak menambah cerita. Ini tanya babah nak dijawab, nak je ini, nak ditipu, nak di ini. Dia pening lah. Saya cakap penat lah macam tu. Nak masuk lagi-lagi kalau kita selebriti, kita nak letak pula dekat. Yelah, kalau saya kalau saya ni, saya pun selebriti tak cerita lah ni saya. Kalau saya cerita sebenarnya kan gini. Pergi mahkamah tak nak jaga. Peninglah kepala. Peninglah, serahnya semua pada Allah SWT. That's it. Cik Fazli, kita dah mendengar kisah ni. Jadi kesimpulan rumusan Encik Fazli untuk kita pastikan orang kata institusi perkahwinan, kekeluargaan kita ni sentiasa harmoni lah. Kita nak berkahwin, kita nak bahagia selamanya, itu impian kita. Tapi ada satu keadaan, setengah-setengah keadaan tak mungkin berlaku. Jodoh kita sampai di situ saja. Tapi pastikan kita dah usaha betul-betul, dah jumpa kaunselor, dapatkan bantuan pakar dan sebagainya, cari cara yang terbaik. Tapi kalau dah tak dapat, maka buatlah keputusan. So bila buat keputusan, tolak ego ke tepi. Apa kesan buruk yang kita nak kena hadapi dan kita nak kena counter. Contoh bab anak-anak lah. So sebab tu saya rasa apa-apa saja, saya suka cerita bila Syirah sebut tadi, simpan cerita aib pasangan kita ni dalam untuk diri kita cukup. Sebab kalau kita cerita dekat media sosial tentang keburukan suami ex kita dulu. Ex kita adalah ayah pada anak kita. Jadi anak akan tengok yang kita duk buruk-burukkan ayah dia. Sama juga kalau contoh kita duk sibuk semua ni, tapi kesan tu semua pada anak. Apatah lagi berebut bergaduh dalam mahkamah. Kan? Anak tu akan membesar, akhirnya apa akan berlaku? Anak tu mungkin benci dua-dua. Mak pun benci, ayah pun benci. Sebab apa? Sebab serabut. Akhirnya dia bawa diri dia. So nak mengelakkan benda itu, sebab tu bercerailah dengan cara baik. Memang inilah Islam anjurkan. Bercerailah dengan cara yang baik. Dan maafkanlah pasangan kita, maafkanlah kesilapan kalau ada kesilapan, perbaiki diri kita. Kadang-kadang perceraian ni membuka ruang untuk kita beroleh pasangan yang lebih baik, lebih bahagia, dan bila kita bahagia dengan pasangan baru ni juga kita boleh membahagiakan anak kita ni dengan pasangan yang lama sebenarnya. Saya kira sebenarnya waktu yang sangat padat, tapi banyak perkongsian yang kita dapat sebenarnya Syirah hari ini. Betul. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita, Kia, Keith dan juga Encik Ahmad Fazli. Kami doakan mungkin pasangan-pasangan di luar sana yang berdepan dengan konflik ini jumpa sinar harapan untuk kembali duduk demi anak-anak. Yang berpisah tu adalah suami isteri, bukannya anak-anak. Yang penting okey semua je. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Terima kasih banyak. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali
kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Begitulah kisah kehidupan. Walau apa pun yang berlaku, jangan lupa untuk jaga diri kita sendiri sebab kita nak jaga ramai lagi di sekeliling kita, baik dalaman maupun luaran. Dan bercakap mengenai kecantikan, kesihatan, pastinya berdiri di sebelah saya adalah Puan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Sentiasa Syira? cantik. Saya sihat, alhamdulillah. Sihat, cantik juga sihat, alhamdulillah. Okey, baik Puan Atira. Untuk hari ini, apa yang Puan Atira bawakan kepada penonton? Okey, terima kasih banyak, Syira. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini. Syira, setuju tak kalau Atira cakap kita ni muda atau berusia, kita kena ada suplemen untuk kesihatan dan kecantikan kulit kita? Setuju 100%. Betul. Sebab kita ni kalau macam orang kata, okey, kita kena makan hari-hari untuk orang kata apa, ada nutrisi, ada khasiat dalam badan. Macam tu juga kulit kita. Sebab seiring dengan peningkatan usia, ramai yang terlepas pandang bahawa kulit sebenarnya perlu makanan tambahan untuk pastikan kita terhindar dari masalah kulit. Kita pula hari-hari ni orang kata apa, terdedah dengan radikal bebas, boleh jadi kita punya pencemaran udara, asap rokok, debu-debu kotoran yang menyebabkan kulit kita bermasalah dan sebagainya. Jadi sebenarnya ramai dekat luar tu yang kalau boleh memang mencari produk yang apa yang boleh diamalkan untuk atasi masalah yang dihadapi oleh kulit. Jadi sebab tu hari ni kita bawakan produk Puat Pinky Plus, yang mana ini adalah produk yang Syira, merupakan produk yang dah diperakui selamat penggunaannya, dah 12 tahun di pasaran, dan ini juga adalah produk yang sangat sesuai buat lelaki maupun wanita. Bukan wanita aja kena jaga kulit, lelaki pun sama, Syira. Dan ini juga produk, kalau nak tahu sebenarnya ramai yang kongsikan bahawa dengan penggunaan produk Puat Pinky Plus ni kulit makin berseri, makin cantik, kalau luar ada jeragak makin pudar dan sebagainya. Jadi bagi Atira, kalau yang mana tengah tengok Wanita Hari ini dan anda seorang suri rumah ataupun rasa macam tak mampu nak beli makanan tambahan, sebab boleh jadi dengan keadaan ekonomi sekarang kita agak terhad keuangan kita, dan ada tekankan kat sini kita dah 12 tahun jadi pasaran dan kita masih terkenal dengan tagline kita, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Dan Puat Pinky Plus ni harga RM39 sahaja, sangat murah dan mengandungi bahan-bahan yang telah dikongsikan di kaca TV anda, merupakan buah-buahan yang tinggi antioksidan, yang merupakan buah-buahan yang berkualiti premium. Yang kita tahu dalam ni ada 20 bahan tau. Kalau kita nak beli blueberry dekat luar, nak beli strawberry dekat luar, blackcurrant dekat luar, satu box tu dah harga RM20, dah berapa dah harga dia. Tapi jangan risau, dalam Puat Pinky Plus kita dah sekalikan semua bahan tadi, kita adunkan sekali menjadi produk Puat Pinky Plus, yang mana penggunaannya bantu mencantikkan kulit anda, merawat masalah kulit, dan setiap masa yang sama bantu juga kita kekal nampak awet muda. Dan ramai juga yang tak tahu sebenarnya, ramai dekat luar tu kalau boleh memilih untuk ada kulit dengan kesan yang pantas, tapi kita tak nak benda itu terjadi sebab produk yang ada kesan pantas ni kebanyakannya mengandungi bahan terlarang. Dan kita nak share kepada anda, produk Jamu Jelita mempunyai uji kaji makmal dan produk itu juga telah diperakui di peringkat Asia Pasifik sebagai super health brand, dan kita hanya menggunakan bahan-bahan yang diformulasi oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah, dan produk kita juga ada cop mesti yang mana pembuatannya dipantau oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi anda jangan risau, boleh amalkan tanpa was-was. Dan sedikit demo dari Atira. Okey, dekat depan Atira ni ada larutan betadine, air yang gelap, dan kita nak tunjuk kepada anda bahawa dalam produk Puat Pinky Plus ni mengandungi buah-buahan antioksidan, mengandungi buah-buahan yang orang kata apa, berkualiti premium, yang boleh bantu untuk menetralkan radikal bebas yang kemungkinan anda hadapi hari-hari, yang terdedah hari-hari menyebabkan masalah kulit. Jadi jangan risau, boleh amalkan tanpa was-was. 12 tahun di pasaran, ramai yang kongsikan minum, memang kulit cantik, kulit cerah, harga murah RM39.90 saja. Okey, baik, seterusnya Puan Atira. Okey, kita dah bercakap tentang percakapan kulit atau percaya menjadi wanita ni berkenaan badan pun sangat penting, sebab menjadi ibu sendiri ataupun pernah alami bahawa kita ni melahirkan anak, kita ni jadi orang kata apa, daripada anak dara jadi ibu, jadi isteri dulu jadi ibu, banyak melibatkan perubahan pada bahagian fizikal. Dan bila kita dah menyusu anak dan sebagainya, ramai wanita yang ada dilema yang mana kita rasa badan kita dah tak macam dulu. Jadi penggunaan Lady White ni sebenarnya adalah produk kegemaran wanita Malaysia tau. Harga RM38.90 saja, tapi dalam ni lengkap dengan herba puraya Melifika, herba puraya Lobata, yang mana dibantu mencantikkan aset, membentukkan aset, sebab herba ni dibantu boost hormon estrogen, hormon progesteron, iaitu hormon wanita dalam badan kita supaya lebih stabil, dan kita tak ada lagi masalah yang orang kata apa, bentuk badan tidak menawan, aset tidak cantik dan sebagainya. Sebab kebanyakan wanita kalau ada masalah dalaman semua melibatkan masalah hormon yang tidak stabil. Jadi anda jangan risau, penggunaan Lady White selain menggeburkan kulit, mencantikkan kulit, produk ini juga bantu mencantikkan aset anda. Jadi jangan risau, boleh amalkan tanpa was-was, ibu menyusu boleh amalkan, tak ada masalah. Seterusnya kita dah bercakap pasal kulit, pasal tubuh badan, dan terakhir sekali adalah Harum Jelita, pencuci bahagian intim wanita. So anda percaya menjadi wanita ni bahagian intim kita sangat sensitif. Kalau kita salah pilih fabric pakaian dalam pun tak boleh. Kita banyak makan benda yang salah semua tak boleh, sebab dia akan menyebabkan kita ada masalah kegatalan ataupun masalah-masalah yang semestinya mengganggu kita punya rutin harian. Jadi penggunaan Harum Jelita ni kita formulasikan dengan menggunakan ekstrak daripada sirih, manja kani, pegaga dan juga ada aloe vera. Setengah pencuci wanita dia mungkin agak bagi
bahagian intimita kering dan menyebabkan kegatalan. Tapi dalam ni ada aloe vera. So jangan risau, dia melembabkan kulit dan masa sama mencerahkan kulit juga. Jadi boleh pakai Harum Jelita kalau anda mahukan pencuci wanita yang berunsurkan ekstrak daripada aloe vera, manjekani, kacip Fatimah yang baik untuk keputihan juga. Dan secara ringkas dari Atira, kalau anda di luar sana tengah tengok wanita hari ini, boleh follow kita punya TikTok, Jamu Jelita Malaysia. Banyak yang kita akan kongsikan diskaun-diskaun dia. Dan juga kalau nak tahu sebenarnya produk Puak Pinky Plus ni, ini adalah produk yang lelaki wanita boleh amalkan daripada usia 15 tahun sehingga dewasa boleh amalkan, wanita mengandung, menyusu, yang berusia 60-an ke 50-an nak amalkan boleh, tak ada masalah sebab produk ini hanya mengandungi buah-buahan. Jadi boleh amalkan kalau nak kulit cantik dan sebagainya. Penggunaan Lady White pula sesuai daripada usia 17 tahun sehingga umur 40-an hingga 50-an. Dan Harum Jelita daripada usia remaja pun boleh amalkan. Dan semua produk ni merupakan produk yang telah diperakui selamat penggunaannya, mendapat uji kaji makmal, dan yang paling penting produk kami mendapat pengiktirafan di peringkat Asia Pasifik sebagai super health brand, dan produk kita disahkan halal ya, boleh amalkan tanpa was-was. Jadi jangan risau, tagline kita masih kekal sama, iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Nak dapatkan produk Jamu Jelita boleh terus hubungi nombor di kaca TV, follow TikTok kita ataupun dapatkan juga dekat Shopee Jamu Jelita Malaysia, belian di www.jombai.my. Sebarang pertanyaan lanjut jangan malu-malu, boleh terus hubungi 1800 885510 atau WhatsApp Atira di 011335357353. Nak promosi kena dapatkan di Jombai, nak promosi kena dapatkan di Shopee juga, nak promosi juga boleh dapatkan dengan pembelian setiap kali Atira live di TikTok. Setiap hari tu aku kena tengok. So dapatkan kesemua produk ni hari ni hanya yang baik dari Jamu Jelita. Itu dia penjelasan yang sangat-sangat mantap daripada Puan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Terima kasih banyak Puan Atira. Kita nak berhenti berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terus bersama kami di Wanita Hari Ini, dan di penghujung siaran ini ada yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda mendengar Fly FM, ini saya cukup suka dua orang ni. Gandingan The Joker terbaru bersama Arif Yong dan juga Ryan Howlett dari 6 pagi sehingga 10 pagi setiap Isnin hingga Jumaat di Fly FM. Arif ni bukan saja di radio ni, tapi kalau di sosial media pun boleh tahan juga lawak dia orang ni. Jangan lupa untuk dengarkan Fly FM. Ini dia apa benda agaknya diorang katakan tu. Okey, baik, itu mengenai Fly FM, dan kami nak kongsikan juga kepada anda mengenai anugerah juara lagu ke-38 yang katanya dah start countdown kan sekarang ni. Mesti semua dah start countdown untuk EJL 38. Jom ramai-ramai kita meriahkan Meet and Greet EJL 38 sebab bila lagi nak ramah mesra dengan finalis kesayangan anda. Jadi jangan terlepas Meet and Greet paling ikonik Ahad ini 4 Februari 2024 bermula jam 12 tengah hari bertempat di Pasar Seni Kuala Lumpur. Okey, baik, yang belum mendapatkan tiket dah boleh dibeli di tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton sekarang. Tiket dijual serendah RM68 sahaja. Memang paling ikonik lah. Ini kali pertama buat dekat open top bus tu kan. Ya. Kalau kita tengok mereka menyanyi dan sebagainya, memang cukup menarik. Jadi pastikan anda bersama dengan kemeriahan AJL. Okey, baik, selesai topik kita hari ini, cerai tapi okey, dan kami harap perkongsian daripada tetamu-tamu kami memberikan anda mungkin sedikit cerminan diri dan juga muhasabah bersama pasangan. Mana yang bahagia, teruskan kebahagiaan anda. Mana yang mungkin sedang ada dalam konflik, mungkin fikirkan masak-masak. Betul. Kita mungkin ada sedikit lagi masa untuk kita bacakan beberapa komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya saya boleh raikan daripada Puan Radika Mudiandi. Katanya, berpisah namun masih kisah umpama jauh di mana dekat di hati demi kegembiraan anak-anak. Seterusnya daripada Puan Natira Muhammad Yusof. Bercerai dah tiada jodoh, rumah tangga yang tidak lagi dapat bertahan bukan alasan untuk menjadi musuh. Saya setuju ni. Silaturahim wajar diteruskan terutamanya untuk kemaslahatan anak-anak. Segala sakit hati, benci, marah, simpan rapat-rapat, usah biarkan menjadi dendam. Ini okey. Kalau diberi peluang daripada Mar WKN ni. Silakan. Susah nak dapat pasangan bercerai tapi okey. Kebanyakan pasangan bercerai, dendam terus membara, ego meninggi. Anak jadi mangsa, tidak dibenarkan berjumpa dengan ayah atau ibunya. Berdamai lebih baik dari bersengketa agar anak tidak tersisih
kasih sayang dari kedua ibu bapanya. Jadi saya kira sebenarnya rumusan kesimpulannya sebagai ibu bapa, suami dan isteri yang matang, yang dah banyak makan garamnya, pastikan untuk kita sentiasa berdamai, sentiasa okey untuk kesejahteraan kesemuanya. Jangan pentingkan diri sendiri. Betul. Itulah pentingnya kita tahu erti tanggungjawab sebelum kita melangkah masuk ke alam perkahwinan. Sebab nanti dah ada tanggungjawab, kita tahu bila kita ada anak, sampai bila-bila pun anak itu masih lagi di bawah tanggungjawab kita. Yelah, kenapa nak dengki-dengki? Cerita pasal dengki ni hari Isnin nantilah. Itu yang tadi kita nak katakan. Okey, dengki ni bukannya apa. Kadang-kadang bila seseorang tu dalam sekumpulan, bila adanya seseorang tu, perhatian ataupun puan memang dekat dia. Tapi kenapa kita jadi orang-orang sekeliling, kita nak iri hati dengan dia? Mungkin itu adalah kelebihan dia, mungkin aura dia. Kenapa kita tak raikan kelebihan orang lain? Betul. Okey, itu semua kita akan bincangkan pada hari Isnin ini. Kalau anda ada nak kongsi apa-apa bersama dengan kami, terus ke Facebook kami. Jangan lupa untuk follow kami juga di WHI TV3. Kami berdua undurkan diri terlebih dahulu. Salam Jumaat buat anda semua. Jaga diri baik-baik. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.